Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihdihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur dan kepujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dipertemukan semula di rumah Allah yang mulia ini. Setelah beberapa lama kita bercuti dan kita berehat, dan kita kosongkan rumah Allah daripada kehadiran kita untuk berjamaah, maka alhamdulillah, maka hari ini kita diberi kelegaran oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keberkatan kesabaran kita menghadapi ujian daripada Allah. Maka pada malam ini alhamdulillah kita bertemu kembali. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat keberkatan dan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menyambung kembali kewajiban dan pengajian yang kita tangguhkan pada beberapa bulan dahulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah sebelum kita mulakan pengajian ini, kita mulakan dengan umur kita. Mudah-mudahan pengajian kita ini mendapat keridhaan dan juga keberkatan di sisi Allah untuk sama-sama kita dapat beramal sedikit dengan perkataan dan juga peninggalan daripada para ulama dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi yassir lana bi'asri bitammin bil khairi ya karim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amin ya Allah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Baik, setelah lama kita bercuti, maka kita sambung kembali pada malam ini kitab Tanbihul Ghafilin, minggu yang ketiga. Disambung Tanbihul Ghafilin, cuma tak ingat dulu kita tanggung di mana. Itulah kena beritahu nawai buka surah apa? Kitab Tanbihul Ghafilin. Alhamdulillah, kita sambung kembali muka surah 11, iaitu kita di permulaan bab. Permulaan bab yang ke-9. Baik, katanya al-babut tasi'u. Muka surah 11 kitab Tanbihul Ghafilin. Yang buka kitab lain muka surah sama, tajuk lain pula saja. Nama kita ada Tanbihul Ghafilin. Maka kita sambung muka surah 11, dia telah di bab. Baik, katanya al-babut tasi'u fi bayani 'uqubati. Al-babut tasi'u fi bayani 'uqubati qatilin nafsi bighairi haqqin. Baik, kita masuk ke satu bab lagi setelah kita selesai bab yang ke-8 dulu pada menyatakan siksaan orang yang meninggalkan memberi zakat ataupun orang yang menegakkan zakat daripada harta yang dikurniakan oleh Allah. Maka telah selesai di kita beberapa bagai peringatan
bagi orang yang meninggalkan amalan yang diperintah oleh Allah. Bagaimana amalan ataupun orang yang melakukan perbuatan zina dan dewa, bagaimana sesaan yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang meninggalkan berzakat. Begitu juga bagaimana sesaan orang yang orang yang naihah, yang berbiji sabar, yang tak sabar di atas kematian orang yang dikasihi. Dan begitu juga sesaan bagi orang yang makan harta riba. Maka lepas bagi kita berbagai peringatan kepada kita. Ini kita masuk ke satu bab lagi, iaitu bab pada menyatakan akan orang yang membunuh diri. Tengok apa terjemahannya? Bermula bab yang ke-9. Masuk satu bab yang baru, bab ke-9. Sebahagian daripada peringatan daripada ulama. Maka bab 9 ini pada menyatakan siksa orang yang membunuh orang dengan tiada sebenar. Pada menyatakan sesaan bagi orang yang membunuh akan orang lain dengan ketiadaan sebenar. Maka boleh juga qatilin nafs itu orang yang bunuh diri sendiri. Dan mana kata boleh dia bunuh orang lain ataupun dia membunuh akan diri sendiri, bunuh diri kita. Maka bagaimana sesaan dia? Maka ulama itu kita nakalkan, ambil kitab daripada peninggalan daripada kitab Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Maka sebahagian daripada peninggalan Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu kitab Al-Jawahir wal Jawahir. Maka sebahagian itu kita, maka dia nakal ambil sebahagian terbak ni. Daripada kitab yang disebut ataupun yang dikarang oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Sebahagian daripada ulama yang masyhur dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Baik, tengok. Jadi membunuh orang dengan ketiadaan sebenarnya sebahagian daripada perkara yang besar dosanya di sisi amat besar sungguh dosa. Di sisi Allah Ta'ala membunuh orang dengan tak sebenar ni, bunuh orang Islam dengan tak sebenar, dengan ketiadaan kebenaran agama. Adapun kalau dengan kebenaran agama seperti pemimpin melaksanakan hukuman hudud ke atas hak rakyat, ke atas orang yang berhak dihukum, itu maka tak menjadi kesalahan. Jadi dengan ketiadaan sebenar, dengan tidak ada kebenaran agama, terus kita pergi bunuh dia umpamanya, maka termasuk dalam dosa besar. Sebab itu diriwayatkan dalam sebuah hadis daripada Abul Ghais, dan dihadis daripada Sayyidina Abul Ghais, riwayat ambil hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abul Ghais dia tabi'in, maka dia ambil hadis ini daripada guru dia Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini merupakan seorang yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup rapat dengan Nabi. Dia merupakan ketua golongan ahli suffah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berada di kaki lima depan rumah Nabi dia. Keluar pada pintu rumah Nabi masjid. Maka kawasan kaki lima depan rumah Nabi kita, masjid. Itu bagi satu tempat namanya suffah, itu bagi kaki lima. Dan atau beranda kita bangunan cerita ni, kalau ada ruang depan ni beranda. Maka ruang luar tak buat mana depan masjid. Situ media ada tiada yang sini. Tak luar mana. Tapi didiami oleh 400 orang sahabat. Orang tak luar mana, tapi duduk 400 orang. Bukan orang jauh ni, cuma duduk tunggu apa dia ayat Quran yang turun, begitu juga apa dia sabda Nabi SAW, mereka akan terima dulu. Duduk lagi. Termasuk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Begitu juga sahabat-sahabat lain. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, 400 orang sahabat. Ketua dia Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, termasuk juga dalam ahli suffah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan akan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apanya? Kata Sayyidina Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa Nabi sebut? Kata Sayyidina Abu Hurairah, Nabi sebut gini, ijtanibus sab'al mubiqat.
Rasulullah kata, hindarilah oleh kamu akan 7 perkara yang membinasakan kamu. Ini punca binasa kamu di hari akhirat, 7 perkara. Apa maksud binasa? Yang tak lepas daripada api neraka, tak lepas daripada sesaan berat di hari akhirat. Maka bertanya sebahagian sahabat, ya Rasulullah, wa ma hiya wa ma hunna? Wahai Rasulullah, sebahagian sahabat tanya, ya Rasulullah, sebut secara umum, secara ijmal, tak urai satu-satu. Jadi Rasulullah kata, hindari oleh kamu akan 7 perkara yang boleh membinasakan kamu di akhirat. Karena kamu tak boleh lepas daripada azab yang besar di akhirat dengan sebab buat 7 perkara. Bukan mesti 7, salah satu cukup. Maka bila sebut secara umum gitu, dengan tak dakik satu-satu, maka sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma hunna? Wahai Rasulullah, apa dia 7 perkara tu? Kami nak tahu juga. Maka Rasulullah sebut satu persatu. Qala, bersabda Rasulullah, asyirku, yang pertamanya adalah syirik billah, dengan Allah Ta'ala. Ini apa dia besar sekali. Di antara dosa-dosa besar yang paling besar sekali adalah syirik dengan Allah Ta'ala, menyekutukan Allah dengan benda lain. Tak kita syirik kita, kita takkan syirik. Kita orang Islam yang dah sembah Tuhan. Tapi kena mengingat, dalam sedar tak sedar kadang-kadang kita mensyirikkan Allah. Dan semayang, umpamanya kita semayang kerana apa? Kerana Allah. Tiba-tiba semayang tepi tubuh. Aku tepi tubuh ni kalau buat tak boleh sakit. Tubuh kata apa pula? Dirokok kita dengan tertib, yang tidak kita dengan tertib. Kenapa? Tubuh urus tu. Itu syirik juga, itu nama syirik khafi. Kalau kita buat tu kerana Allah, kerana manusia apa dah juga. Takut. Lebih takut lagi kata orang kalau syirik ba'aqidah, lagi takut. Semayang tapi kita tak sedar dalam masa yang sama kita syirik dalam ba'aqidah. Lalu mana? Yang tekot dalam hati kata ada benda lain daripada Allah yang boleh mengubahkan. Ubah keadaan kita ni. Daripada sihat bersakit. Daripada sihat bersakit. Dia sihat, tiba-tiba tak ada makan muntah-muntah. Macam buat sihir dah ni, ada jin yang membuat yang beri kita sakit. Tu mana kita yang cakap kata jin tu ada kekuatan yang boleh mengubah kita daripada sihat pada sakit. Syirik. Bukan hati kita tinggi, jin itu mengubahkan. Ataupun sakit kita makan ubat. Pening atau demam makan ubat, panadol. Makan-makan tu tak ada masalah. Segar kita, tubuh kita sihat. Kenapa? Panadol ni. Yang boleh menyebelenggar kita ni panadol. Maka syirik kita dengan Allah wal-iyadu billah. Patutnya dikau betul pun. Yang dikau yang betul kata ulama adalah panadol itu sebab. Yang mubah, yang menegar kita tu Allah. Kalau tak ada panadol pun nak beleggar-leggar. Kalau Tuhan tak beleggar, telangi panadol 3 kilo pun tak lega. Yang beleggar tu Allah. Cuma pekerjaan kita Tuhan kata kalau nak kena ada sebab tu. Wa ja'alna likulli syai'in sababa, dan kami jadikan bagi tiap-tiap satu itu sebab. Untuk beleggar maka ubat itu sebab dia. Bukan ubat untuk melegakan. Itu yang pertama, disyirik dengan Allah, minta lindung kita. Apa itu ulama suruh belajar sebut, bikin sungguh. Mana kita yang tekok wajib tekok bahasa Allah Ta'ala itu asal pada perbuatan dia. Mana kerja buat Allah tak kongsi dengan apa-apa. Mengadakan suatu, menyadarkan suatu, menyembuhkan penyakit, mendatangkan sakit, semua tu kerja Allah, tak kongsi dengan benda lain. Bukan jin yang mendatangkan sakit pada kita. Bukan ribut yang menyasarkan harta benda kita. Hakikat Allah Ta'ala. Itu wajib kita pegang. Semua dalam hati kita Allah Ta'ala. Zahir tak salah. Dia tak kata rumah akak, rumah kosong atap tu pasal apa? Pasal angin. Boleh kita kata cerita hakikat Allah. Semuanya milik Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Maka kata Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah jawab yang pertama daripada perkara yang boleh punca binasa kita di akhirat esok, syirik dengan Allah. Ini Rasulullah kita suruh kita hindarkan sangat-sangat. Jangan berdekat dengan perbuatan syirik. Baik yang kedua kata Rasulullah,
wa qatlun nafsil lati yang keduanya wasihru. Yang pertamanya asyirku billah, yang keduanya as-sihru, perbuatan sihir. Sihir apa dia? Dia adalah satu amalan. Pekerjaan yang kita minta tolong dengan jin. Satu pekerjaan yang kita minta tolong dengan jin. Untuk apa? Untuk beri kesan pada satu benda. Itu sihir. Nak beri sakit orang, nak beri sihat orang, minta tolong dengan jin. Itu minta tolong Tuhan, maka itu panggil sihir, perbuatan sihir. Dia termasuk sebahagian daripada perkara yang mencarikan adat yang 7 kali. Berlaku perkara luar biasa. Berlaku benda luar biasa, tapi dengan minta tolong bantuan daripada golongan jin. Ini Allah sebut dalam Quran, innahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini banyak yang Allah sebut. Tambah zaman kita hari ini banyak sangat. Zaman tentu guru para ulama atau orang ngaji muka sikit, dan masa dekat dengan hampir timbul atau munculnya dajjal, banyak orang bersihir. Kononnya belajar silat mata. Pada hakikatnya kita dah pun dah minta tolong dengan bantuan dengan makhluk lain untuk tolong kita. Makan takut kita kena jaga. Banyak sangat maka minta lindung kita daripada perbuatan sihir. Yang ketiga Nabi sebut wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqqi, dan kita membunuh seorang yang Allah berharamkan kita bunuh. Haram kita bunuh orang yang Allah berharamkan kita bunuh. Sebab dia ada kehormatan. Fa inna alaikum fil yawm haqqan. Sesungguhnya ada di atas kamu itu pada hari ini, kata Nabi, haqqan, ada satu hak tanggungjawab. Apa dia? Nabi sebut fa inna dima'akum alaikum haramun. Sesungguhnya harta kamu haram, ada darah kamu itu haram di atas kamu tumpahkan. Sama-sama Islam, wajib kita peliharakan darah. Wajib kita peliharakan harta dia. Jangan. Itu yang ketiga, jangan bunuh dengan ketiadaan asnam. Kalau asnam illa bil haq, melainkan benar dengan hak agama Islam. Contoh dia bunuh orang, boleh kita bunuh lagi. Ataupun dia tak sembahyang, boleh dah pemerintah tangkap dia, hukuman mati pasal tak sembahyang. Atau tak mau berzakat, iman yang zakat. Dalam hadis Nabi sebut umirtu an uqatilan nas, Nabi sebut aku diperintah oleh Allah Ta'ala bahawa aku bunuh akan manusia. Aku perang dan aku bunuh manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga yang pertama dia ucap kalimah syahadat. Yang kedua wa yuqimus shalah, yang kedua dia laksanakan sembahyang. Yang ketiganya wa yu'tu zakat, dan yang ketiga dia beri zakat. 3 perkara dia sebut. Padahal rukun Islam 5. Nabi tak sebut dengan saum Ramadan, hajjul bait. 3 perkara ni. Mengucap kalimah syahadat, sembahyang dan zakat. Mana kata kalau siapa tak buat, Nabi akan ambil tindakan. Mana Nabi suruh di atas pemimpin ambil tindakan. Buat apa? Bunuh. Fa idza fa'alu dzalika, Nabi sebut apabila mereka berbuat, mereka itu akan 3 perkara ni. Mengucap kalimah syahadat, sembahyang, zakat. Asal minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka telah memeliharakan daripada aku akan hak darah dan juga harta mereka. Mana mereka selamat harta mereka dan juga darah mereka daripada aku ambil tindakan. Nabi kata illa bihaqqil Islam, melainkan bersangkut dengan hak agama Islam. Seperti mereka mencuri, itu kena juga tangan. Sampai besok mencuri itu pula dengan tak ada ilat, tak ada sebab. Kalau mencuri itu kena ada sebab apa? Seperti mana apa kita pakai masyaqqah, kepik umpama paksa mencuri. Tak akan 2 hari dah tengok orang duduk buat goreng ayam. Goreng ayam penuh atas di atas meja dah. Penuh atas bekas itu ayam goreng kosong lapar, 2 hari tak makan. Boleh mencuri kata ulama. Pada apa? Pada untuk makan saja. Jangan hakus talang. Tapi mencuri dengan niat apa? Dengan niat ada duit esok nak bayar balik. Tak boleh kita boleh cakap pasal curi. Lapar dah 2 hari tak makan, paksa mencuri. Tak boleh. Tidak saya suruh nak mencuri. Maka
Bila cukup syarat dia, maka wajib kena ambil tindakan. Itu yang ketiga. Nah, maka Islam kita mengharamkan, Islam kita laranglah perbuatan buat naya orang lain. Maka sebahagian perbuatan naya apa dia? Iaitulah membunuh dengan tak ada sebenar. Itu yang ketiga. Pada tiga perkara. Yang pertama syirik dengan Allah, yang kedua yang sihir, yang ketiganya waqatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Baik, yang keempat yang kata Nabi wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim dengan tak sebenar. Bukan dia tak sebenar juga. Mana mati seorang, dia tinggalkan seorang anak budak umur baru setahun setengah. Anak yatim dah, yatim. Mak ayah mati budak ni, tapi mak ayah tinggal harta dalam bank 3 juta. Maka kita dibertanggungjawabkan untuk jaga amanahkan oleh masa hidup. Mak ayah yang amanah kita tolong jaga. Kalau kami jadi bapa kami, mau tolong jaga anak kami. Maka kita sebagai digelar sebagai wasi, orang terima wasiat untuk jaga anak. Tengok lambe 3 juta, kita lambe 3 ringgit. Hak anak yatim tu umur 1 tahun semua duit 3 juta, kita ni umur nak tengok lambe kek lagi lambe 3 ringgit ada. Anak ni banyak duit ni basic boleh tu jangan. Tu hak anak yatim. Melainkan dengan sebenar kata ulama, contoh apa? Kita ambil upah untuk belak. Nah, kita jaga dia, ambil upah pada apa? Pada jaga dia. Contoh, duit makan dia sebulan-bulan berapa? Budak ni makan sebulan berapa? Ambil kau dari makan dia. Contoh, 400, 300 setengah umpamanya. Kita nak masak, kita tak reti, suruh orang masak, kata kami boleh masak tapi kena upah masak. Contoh upah masak 100 ni misalnya. Jadi 400 campur 2, 900. Ambil 900 sebenarnya ada. Haban apa? Haban untuk pengurusan dia saja. Lebih dari itu, jangan. Ni harta anak yatim, anak yatim bawa besar apa habis rezeki. Kita ambil semua. Maka itu jangan yang kita buat. Kita jaga semua. Kenapa? Kerana Nabi suruh jaga sangat anak yatim. Kalau Rasulullah SAW sendiri anak yatim. Sebab itu kita jaga semua. Baik, yang keempat kata Nabi, apa dah? 4 dah. Nah, yang pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga bunuh orang dengan tak benar, yang keempatnya makan harta anak yatim, yang kelimanya wa'akul riba, makan harta riba. Duit riba. Hasil dari riba. Riba ni buatan al-ziyadah, lebih al-fadlu, lebih lagi kita panggil riba. Lebihan dengan ketiadaan sebenar, ambil lebih dengan tak sebenar, yang tak dibenarkan oleh syarak. Maka hal ini dipanggil apa? Dipanggil riba. Itu dibahas tak riba dulu ni. Masalahnya kita boleh mampu berarti akhir riba dulu. Baik. Yang keenam, ialah kata Nabi buat tawan di yaumaz zahfi. Yang keenam Nabi kata adalah kita berpaling lari pada hari peperangan. Az-zahfu ni kata ulama bertemu dua puak. Hari bertemu dua puak. Mana? Puak Islam satu, puak kafir satu. Orang beradak semua dua puak. Tiba-tiba masa beradak kita jadi lari. Kita masuk dalam sab'al mubiqat, dosa besar. Kenapa? Kalau kita tak membela agama. Pada peperangan ini sebahagian daripada cara untuk kita bela atau jaga agama kita, perang. Kalau tak berlaku perangan, payah jaga agama. Membawa pada musuh Islam, mereka melampau di atas agama Islam. Buat mana yang buat saja? Ketika itu, bila berlaku peperangan, jangan berpaling. Yang ketujuh Nabi kata waqadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Nah, yang ketujuh kita menuduh perempuan yang muhsan. Tuduh perempuan yang beriman yang yang tak buat benda jahat dan terpelihara pada zina. Tuduh perempuan zina. Dituduh orang buat zina, dia termasuk dalam dosa yang besar di sisi Allah. Tapi larang sama-sama. Jangan mudah-mudah tuduh. Tak ada saksi, tak ada bukti, jangan tuduh. Kenapa? Kerana dengan sebab tuduh kita itu membawa kepada apa? Membawa pada orang hak hidup dan bunuh. Sebab bila kata muhsan mana yang dah berkahwin. Tiba-tiba dia kata zina, kita kata dia zina. Dia bohong, bawa saksi, 4 saksi yang palsu. Maka bila sabit 4 saksi, kita pergi bohong saksi pula, maka orang yang dituduh dia kena bunuh. Maka jangan mudah nak menuduh. Atau kena jaga kehormatan Islam.
kehormatan saudara kita. Itu maka kata ulama, dari mana kata bunuh orang sebahagian daripada dosa yang besar, itu sabit dengan hadis Nabi SAW. Maka sebab dosa besarlah, maka didatangkan satu bab untuk guru kita. Dengan tujuan peringatan pada kita, jangan bunuh orang dengan tak sebenar. Kenapa? Azab dia besar. Bagaimana azab orang yang bunuh orang dengan tak sebenar? Ada. Itu katanya bermula bab yang ke-9 pada menyatakan siksa orang yang membunuh itu dengan tiada sebenar, dengan tidak ada kebenaran agama. Kalau ada kebenaran agama, tak seperti pemimpin tangkap orang tak sembahyang, orang yang buat seperti nayung dalam agama, maka dia hukum dengan hukum Islam. Itu dibenarkan agama kita. Tak apa itu sebab ada kebenaran syarak. Duduk buat waktu ambil kayu katok belakang mati, maka terus sengaja bunuh orang. Maka apa hukumannya? Hukumannya wajib kisah, bunuh balas. Orang yang bunuh itu dia kena rasa juga bagaimana sakit dia mati. Kena rasa mati juga. Itulah istilah kita, hatu baru adil hukum. Itu baru orang nak buat fikir balik, aku kalau bunuh orang, aku juga kena mati. Baru fikir habis. Duit banyak mana pun tak selamat kita. Kalau yang bunuh 7 tahun, duit dalam apa? Dalam bank ada 30 juta, tiba-tiba bunuh orang. Pokok Islam kata, kalau waris kata tak, kami nak dia juga mati. Waris mangsa kata kami nak dia juga mati. Bayar 30 juta sekalipun tak ada tempuh nyawa. Tetap dalam hukum. Maka kena fikir. Banyak mana duit pun, duit tak selamat kita. Maka sebab itulah Islam kita letak hukum gitu. Sebab apa? Nampak suka kejam pada hakikat itulah yang menyelamat kita. Sebab itu betul sekata ulama. Orang yang serah diri pada Allah itu Islam. Dia orang yang selamat, dia orang yang aslam. Itu dia. Mana siapa-siapa yang serah diri pada Allah, mana dia selamat, dia berdiri dia daripada apa? Daripada bahaya. Mana katanya anjay. Wa qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala. Apa Allah sebut dalam Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah sebut wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Dalam Quran Allah sebutnya wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Dan telah berfirman Allah Ta'ala di dalil yang menunjukkan tentang perbuatan bunuh orang merupakan dosa besar. Allah sebut apa dia? Allah sebut dan barang siapa membunuh seorang mukmin, dibunuh seorang yang beriman dengan Allah. Maka uraian panjang daripada kita, tengoklah kita bagi beriman itu kadang-kadang tak sama taraf. Yang bunuh tu orang yang merdeka, dibunuh hamba orang tak sama taraf. Laki-laki dibunuh perempuan tak sama taraf. Itu tengok uraian dalam masalah bab sifat, bab sunnah. Nak bunuh kadang kau tengok juga taraf sama kadang. Orang Islam dibunuh orang kafir, wajib bunuh tak balas. Ataupun laki-laki dibunuh perempuan, wajib bunuh balas laki-laki yang bunuh tadi. Dan ayah dibunuh anak, wajib balas tidak? Itu tengok pula uraian yang kita pegang pula. Itu banyak lebar pula kata. Cuma kita nyata sini bagaimana sesa di akhirat Allah nak beri kepada orang yang lakukan perbuatan dosa besar. Dan mana sebuah hukuman dunia atau uraian dalam kita pegang. Hanya tiada sebuah hukuman Allah di akhirat esok saja. Baik. Allah sebut siapa-siapa yang membunuh seorang mukmin padahal sengaja sekeleng. Pasal kita sekeleng. Memang tuju pula hati nak bunuh sungguh. Ambil kayu katok pada memang pula nak bunuh sungguh. Kalau tak bunuh, ambil rotan, ambil rotan di betih. Itu bukan bunuh. Sebab rotan bukan benda boleh bunuh. Kata tu kita pula katok di tempat yang pada adat, pada kebiasaan tak mati kan. Itu bukan bunuh. Ni ambil benda tu pada adat boleh membinasakan.
Buat pula di tempat yang boleh mematikan, maka tu dia membunuh dengan niat sungguh bahasa kita, sengaja nak membunuh. Maka Allah kata siapa-siapa yang membunuh akan orang yang beriman lagi kan bunuhnya padahal sengajanya, maka apa balasannya? Maka dibalaskan Allah Ta'ala akan dia neraka jahanam, kekal selama-lamanya di dalamnya, di dalam neraka jahanam. Makanya apa maksud kekal selama-lama sini? Tak keluar langsung dah. Kekal selama-lama itu kan panjang masa seolah-olah kekal. Pada hakikat bila yang membunuh orang Islam, dibunuh orang lain, maka dia dosa besar. Dia bukan kufur. Mana? Dia bukan kufur. Nah, melainkan di sisi puak Khawarij. Puak Khawarij, maka puak ni dia etikad apa? Etikad kata orang buat dosa besar jadi kufur. Hadis maka kita bukan etikad kita ahli sunnah. Dan maka puak Khawarij dia tunggu apa puak Khawarij? Puak Khawarij ni kata adalah puak yang ingkarkan atau tak mentubuh Sayyidina Ali, tak mengaku Sayyidina Ali sebagai khalifah. Tak mau terima Sayyidina Ali sebagai khalifah. Ini kerana puak yang Khawarij keluar daripada taat pada Sayyidina Ali. Nah, maka juga Sayyidina Ali tak layak jadi khalifah lagi tak selesaikan kes pembunuhan Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Osman. Lepas tu tak terbantu. Maka puak ni berapa pada kaum mereka? Orang yang buat dosa besar hukumnya kafir. Nah, kita bukan begitu. Kita di sunnah tak ada nas ulama mengatakan bahawa orang bunuh orang tu orang buat dosa besar hukum kafir. Maka sebahagian dosa besar bunuh orang, maka kita tak hukumkan yang kafir. Lepas tu Allah kata khalidan fiha. Khalidan tu kata bukan khalidan kekal di atas, bukan pakai makna hakikat dah. Bukan hakikat kekal tak keluar dah. Khalidan tu apa? Khalid panggil khalid majazi. Ada apa al-khuld al-majazi. Khuld al-majazi kata ulama duk lama macam tak keluar. Macam kita kata gini, budak bahasa majaz, kita bahasa perhiasan atau pinjaman. Baik kita kata apa? Mak tu dah mak tu dah tongkat dah tabur semua. Apa tongkat tu? Waktu tu dulu dia nak jalan jauh, ambil apa? Kain buk dalam karung kain, nak ikat atau sangkut di kayu. Nak sangkut kayu tu, buat tabur jalan. Tu bagi apa? Kayu tongkat tu dia sangkut tabur. Pasal apa? Untuk buku kain. Jadi orang sentiasa berjalan, jalan kemari jalan kali rumah. Kita kata apa? Mak juga tongkat tu tabur semua. Mana apa? Mana sentiasa tongkat tabur. Bila kata sentiasa tongkat tabur, pahalanya tak turun langsung. Tak turun langsung. Masa mandi tu turun tongkat tabur, tidur pun tongkat tabur. Tapi oleh kerana banyak ketika tongkat tabur, dia kira apa? Macam selama-lama tongkat tabur. Begitu juga ni, oleh kerana lama masa neraka seolah-olah kekal, padahal tak kekal sebab dia orang yang beriman dengan Allah, cuma buat salah bunuh orang. Sebab itulah kata ulama dikendaki dan kekal sini kekal yang pasal majazi. Sebut kekal tapi hakikat bukan kekal, dan bukan kekal yang hakikat. Hakikat neraka adalah orang yang kafir dengan Allah, kafir dunia akhirat, baru kekal. Jadi orang bunuh orang selama dia tak etikad kata bunuh orang tu halal bagi dia, tak kafir. Cuma dia apa? Dia gerak nak ikut nafsu pergi bunuh orang, bukan etikad kata bunuh orang tu halal bagi dia. Tapi kalau etikad bunuh orang Islam tu halal bagi dia, tu boleh jadi kafir. Waliyahzubillah. Tidak. Maka Allah sebut dengan khalid atau al-khuld, kekal ni, kekal yang pasal majazi. Kata sebut kekal tapi bukan kekal. Macam kita kata gini, tadi yang mari masjid jumpa imam dalam masjid. Mari masjid berjumpa imam dalam masjid. Mana ada imam dalam masjid? Imam masjid teriman lari tapi apa dia? Tengok orang yang sifat macam imam. Itu dia. Apa dia? Cengih. Itu dia. Berani. Dalam bahasa kita guna bahasa pinjaman. Bahasa majas pinjaman. Mudah-mudah kita dengar. Contoh kita kata gini mudah. Baik kita lalu rumah kita, dia tengok apa? Dia tengok cukup
buang rambut pakai pisau. Tanya buat apa tu? Cukup pala. Nah, buat apa tanya cukup pala? Cukup pala habis kepala. Kalau betul cukup pala, habis kulit kepala. Dia cukup apa? Cukup rambut. Tapi semua cukup rambut. Dah cukup pala. Tapi kita faham tak kata cukup rambut? Tu. Nah, itu juga kalau kita jemput, kata lepas isyak dan sekalian di rumah saya minta tolong baca Yasin sikit. Kita pun gila rumah dia pun kata minta tolong jadi khalifah kita pun jadi khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin sadaqallahul azim. Kawan tak baik. Nah, baca Yasin sadaqallahul azim. Dia kata Yasin kan apa tadi? Minta tolong baca Yasin sikit, bukan surah Yasin. Dia pun jamu juga lah. Duk datang panggil pula dia tuan-tuan sekalian, tolong minta pergi rumah semua nak jamu nasi sikit. Dan dia kenal juga, dia balas dia. Pergi rumah minta apa? Pergi rumah nak jamu nasi sikit. Kita pun, betul jamu nasi ke? Petang tak makan dah. Kalau lapar petang, malam ni macam mana? Peluk sedap, apa lagi tak? Lepas isyak gigi, sikit nasi jemput dalam solat pinggan. Solat pinggan lah, solat tu nasi jemput dari pinggan. Dia kata, ayo nasi pun ni, nasi sikit. Tahu kan? Koyak aku tadi. Nak jamu nasi sikit, lo tak tahu. Air pun tak tahu. Kenapa? Tapi buat gitu lah. Tak, bukan faham gitu. Itu kadang ajar sama. Sebut gini tapi bukan faham gitu. Itu juga ada. Sebut Allah kata-kata tapi bukan faham kekal. Kenapa? Tuhan ada syarat dia Islam. Dia orang beriman juga. Cuma dia buat salah. Maka masuk ke kasih berat. Masuk ke kasih bukan pakai mana asal. Kenapa? Mana duk nama macam kekal. Pada kita keluar juga saya masa. Tapi orang lain keluar habis kita duk lagi dah nampak. Macam orang kena penjaga hukuman 2 tahun, kita kena 30 tahun. Tengok ni keluar, aku ni bila dah nak keluar macam kekal dah. Kenapa? Itu mana masuk? Masuk ayat kata khalidan fiha. Dia pakai mana asal. Dia pakai mana asal? Rosak. Sebab orang beriman dengan Allah, apa yang masuk syurga juga. Cuma ikut kadar kesalahan dia. Kalau banyak besar salahnya, maka lambat keluar. Itu masuk dia. Baik. Hati katanya dibalaskan Allah Ta'ala akan dia neraka Jahannam kekal selama-lamanya di dalam neraka. Jadi nak lama tu macam kekal, bukan kekal pada hakiki dan kekal majas. Sebut kekal tapi bukan pakai hakikat kekal. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, itu sebahagian daripada dan dia mengatakan pekerjaan dosa besar di sisi Allah bila kita bunuh orang dengan ketiadaan sebenar. Buat kerja dengan tak sebenar lagi. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis apa Nabi sebut, Nabi kata bermula terlebih besar dosa kepada Allah itu membunuh sama Islam dengan tiada sebenar. Yang paling besar di antara dosa besar kata Nabi iaitu orang bunuh orang Islam dengan tak sebenar. Kalau kita kalau bunuh juga, maka barang siapa membunuh seorang Islam dengan senjatanya. Orang yang bunuh orang lain dengan senjata dia, tak kira senjata itu senjata kecil ke besar, maka dia niat untuk membunuh. Baik, sentiasalah malaikat di dalam kuburnya memasukkan senjatanya itu pada tubuhnya. Nabi kata siapa-siapa yang bunuh orang Islam dengan senjata, maka senjata macam itulah malaikat akan buat memberi dan kubur esok. Maka senjata itulah akan tikam kita. Bagaimana kita tikam saudara kita? Mati dia. Kita mati esok dalam kubur. Senjata macam itulah malaikat mari esok seksa kita dalam kubur. Macam mana cara tikam? Macam itulah malaikat tikam. Dengan kita yang sakit dia. Kita ni kena mata pisau gigi pun sakit dah. Tak buat tahan dah. Kalau tak teriak pun habis dekat meleleh di mata juga sakit, tak tahan sakit. Ini bagaimana malaikat tikaman dia. Balasan kepada perbuatan kita bunuh orang. Dengan senjata apa yang kita bunuh lagi besar, nak kubur esok sama juga. Senjata jenis itu juga malaikat akan bawa seksa kita nak kubur esok lagi. Iaitu sentiasa malaikat nak kubur tu dengan sebab menyiksa dengan senjata ni kekal di dalam iaitu orang bunuh Islam ni.
orang yang membunuh orang Islam dengan senjata ni kekal dalam neraka, seperti kekal dalam neraka yang tiba lama masa. Dan putuslah ia daripada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tak dapat syafaat Nabi. Mana putus dan syafaat apa? Bukan mana tak dapat langsung, tapi putus daripada syafaat, masuk Islam bersama, masuk syurga bersama orang-orang dulu. Kalau kita mengharapkan syafaat Nabi untuk lepas daripada neraka, dia syafaat Nabi ni yang paling besar sekali, syafaatul uzma. Ialah memutuskan perceraian hukum. Ada syafaat Nabi itu syafaat menaikkan darjat ahli syurga dan syurga, itu syafaat Nabi juga. Ada sebahagian syafaat Nabi adalah melepaskan ahli neraka daripada neraka. Ada syafaat Nabi mengeluarkan ahli neraka daripada neraka. Itu dia. Ini akan datang dalam bab yang ke-12 nanti. Pada menyatakan apa? Menyatakan bab syurga dan neraka, insya-Allah bab 12 nanti. Sebahagian syafaat Nabi mengeluarkan ahli neraka daripada neraka. Pandai. Sebagai syafaat Nabi, dia adalah apa? Dia adalah menyelamatkan daripada umat daripada jatuh ke neraka. Dia. Mana dia kena mula lagi tengok amalan orang, Nabi tolong syafaat. Lepas dia boleh kena langsung lagi. Maka orang begini yang bunuh orang yang sengaja begini ni, dia tak dapat syafaat dia. Tetap dia akan masuk neraka dulu. Lepas tu, duk lama esok baru kira lagi. Dan duk lama esok baru kira lagi. Lama mana? Serah pada Allah Ta'ala. Maka kita takut sangat. Kita yang kata lama dah satu sikit api neraka, tak berani. Tak mau dah hati kita. Dari mana? Cuba api dunia ni. Beli petik api harga 9 bukan. Cuba lagi jari. Tapi habis ke. Tapi apa kuat tu? Pokoknya itu. Cuba lagi jari. Tak kena habis ke apa lama. Agak-agak tahan jari kita. Dah bawa sama dengan layu tu sampai 2 saat. Lagi balik. Tubuh api kecil tu tak apa tahan. Jangan ada berangan nak tahan api neraka. Bila tak boleh berangan itu, jangan buat. Itu cara. Kalau hati tak boleh tahan, jangan buat. Ini cara untuk kita selamatkan diri kita daripada api neraka. Maka ini peringatan, sebahagian daripada peringatan Nabi SAW bagi orang yang buat kesalahan masalah agama. Maka kita hindarkan diri kita sebab kita sedar diri kita siapa. Dan dengan bala sikit pun tak mampu tahan, dengan sikit kita bagi ujian pun tak mampu tahan, macam mana kita tahan dengan sebesar-besar siksaan Allah, iaitu api neraka. Allah sebut dalam Quran, fattaqunna, maka hendaklah wajib kamu takut api neraka. Tuhan suruh takut. Sebab ini siksaan Allah paling besar di akhirat. Nak lawan dia tak boleh. Jangan berangan nak lawan api neraka, bukan tangga kita. Maka ketika itu, bagi orang terima peringatan, mudah-mudahan kita beringat. Orang yang terima peringatan dia beringat, tak membuat benda yang boleh membinasakan kita, insya-Allah. Itu sebahagian daripada mukadimah kita malam ini sebagai pertemuan permulaan kita, insya-Allah. Kita akan jumpa dengan waktu bulan, insya-Allah. Masa kita pun dah longgar banyak dan insya-Allah ni kita boleh jumpa dah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah tolong kita, mudah-mudahan Allah buka kepada kita untuk sama-sama kita boleh buat ibadat dengan sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita ikut jadual kita akan jumpa 31 hari bulan. Tapi oleh kerana 3 hari bulan tu hari raya, kita ada hasad kita akan jumpa minggu pertama bulan 8 nanti, insya-Allah. Lepas raya, minggu lepas raya, insya-Allah. Itu tuan-tuan sekalian, saya kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut raya Ailadil-Adha. Hari kita yang mengajar kepada korban, mudah-mudahan sebagaimana kita keikhlasan kita buat yang terbaik untuk kita hari ini. Nak ucap untuk orang haji, kita tak pergi haji kami, apa-apa insya-Allah. Mudah-mudahan tak buka kami kita boleh berikan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bantu kita pula, insya-Allah. Jadi pada itu pertemuan kita pada pertemuan kita setelah selesai daripada kita berangkat COVID. Jadi mudah-mudahan Allah beri kemudahan kepada kita untuk pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah memberi keselamatan dan juga dan jalan yang terbaik kita insya-Allah. Jadi pada itu dulu kita akan sambung balik dengan pertemuan kita akan datang pada bulan Ramadan nanti. Pada katanya dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang terlebih besar dosa daripada dosa itu membunuh sama istri. Insyaallah kita bersambung pada pertemuan akan datang dengan Allah Taala. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ومسلما وحسنا وعافنا وتحمنا منا وأسألنا ولا تنصر علينا ربنا